macam tak logik. Jadi saya buat satu perumpamaan lain. Kan nak tahu logik tak logik? Kan ada seekor ikan yang duduk dalam laut bersama dengan kawan-kawan ikan tu. Kawan-kawan, ustaz-ustaz ikan selalu pesan kat ikan-ikan dalam laut. Ustaz bagi tahu, ni ustaz ikan. Dia kata kamu jangan terpedaya dengan dunia dekat luar. Kalau kamu nampak mata kail, kamu jangan cangkuk mata kail tu. Tu semua umpan tu tipu saja. Ikan-ikan tak nak percaya cakap ustaz-ustaz tu. Ikan-ikan kata alah ni menipu je saja, tu tak nak bagi kita ambil dunia. Kan nanti dia yang kaut dunia semua. Ustaz-ustaz pesan kata hati-hati dengan mata kail ni semua cubaan-cubaan, dugaan-dugaan dunia. Jadi ada ikan-ikan yang degil tak nak dengar cakap ustaz-ustaz ikan. Akhirnya satu hari dia pergi juga dekat dengan mata kail, dan akhirnya dia tersangkut masuk mata kail, dan akhirnya dia ditarik ke darat. Ditarik ke dunia yang lain, bukan dunia air dia. Dan ditakdirkan kerana dia ni cantik, maka orang yang mengail ikan tu tak makan dia, tapi disimpannya dalam akuarium sebab dia ni cantik. Kan? Disimpannya dalam akuarium, jadi ikan ni dapatlah hidup dalam akuarium 2-3 hari, seminggu, sebulan. Dia duduk dengan dalam nikmat dunia dia tu. Kan dia duduk dalam nikmat dunia dia. Dia nampak macam-macam, nampak tuan rumah keluar masuk, tengok TV, keluar sana sini. Dia nampak kehidupan dunia, apa yang dia ada, yang selama ni ustaz-ustaz ikan pesan dekat dalam laut, yang dia tak nak percaya. Dan ditakdirkan satu hari, selepas berapa lama dia duduk dalam akuarium tu, dia nampak kawan-kawannya yang akhirnya juga dah tersangkut dengan mata kail. Kawan-kawannya diangkat di darat dan dibawa lalu depan akuarium yang dia duduk tu. Dia nampak ada kawan baik dia sendiri, ada yang dipotong-potong sudahnya. Dia nampak ada kawannya sendiri dicabut, disiat-siat kulitnya. Dia nampak kawan dia sendiri akhirnya dipanggang-panggang depan mata dia dalam akuarium tu. Dia tengok kawannya dekat luar akuarium tu, dekat dapur. Maka dia pun menangis dalam tu. Dia rasa Allah, ini ikut yang ustaz-ustaz ikan pesan selama ni. Kan dia kata jangan hati-hati dengan dunia, nanti kamu akan dibakar di akhirat. Nanti kamu akan dipotong-potong, nanti kamu akan disiat-siat kulit kamu. Akhirnya dia sangat-sangat insaf, tapi ketika tu dia dah ada dalam akuarium, dia tak boleh nak buat apa-apa. Kalau ditakdirkan dia dilepaskan balik ke laut, nescaya dia akan jadi ustaz untuk nak memberi pesan kepada ikan-ikan yang lain. Maka inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah Nabi itu ikan, tetapi Nabi nak menggambarkan kepada kita bahawa ini antara peringatan-peringatan yang orang susah nak percaya, melainkan apabila dia sudah mengalaminya sendiri. So kalaulah kita tak boleh nak mengalami sekarang, kita kena yakin sebagai seorang Muslim, kita pasti akan mengalaminya suatu hari nanti. Apatah lagi cerita-cerita peristiwa yang Nabi sampaikan itu adalah cerita-cerita yang benar, datang daripada mulut Nabi. Dalam surah An-Najmi, Allah sebut dalam Al-Quran surah An-Najmi, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah kata dalam ayat yang kedua, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, tidaklah sahabat kamu ini merupakan orang yang menipu, yang mereka-reka cerita. Wa ma yantiqu anil hawa, dan Nabi ini bukanlah bercakap berdasarkan personal interest dia, berdasarkan hawa nafsu dia. In huwa illa wahyu yuha, tapi apa saja yang Nabi sampaikan semuanya adalah daripada wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada peristiwa-peristiwa dalam Isra' dan Mi'raj itu yang digambarkan bahawa ada orang yang bawa kayu api kerana dia tu ada amanah, tetapi dia masih lagi nak amanah yang lain. Ada orang yang menggunting bibirnya dan juga lidahnya kerana dia itu sentiasa mengumpat bau fitnah dan sebagainya. Ada yang menghempap kepalanya dengan batu kerana dia enggan untuk sujud, untuk solat kepada Allah. Ada banyak gambaran-gambaran yang Nabi SAW gambarkan dalam peristiwa Mi'raj, yang semua itu kita kena ambil iktibar. Ada orang yang ada daging yang baik, yang dimasak, yang enak, tapi dia makan daging yang busuk, yang mentah. Kerana apa? Kerana dia mencari daging-daging yang haram, dalam arti kata dalam perhubungan dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, maka Mi'raj Nabi SAW itu membawa kita kepada satu perkara yang paling utama sebenarnya, iaitu solat. Kan solat. Inna awwalu ma yuhasabu yawmal qiyamati as-salah. Perkara pertama yang Allah akan tanya pada hari kiamat bukan sedekah kita, bukan sejauh mana kita baik dekat pejabat, bukan kita dengan jiran, bukan. Tapi Allah yang paling utama, Allah nak tengok solat kita. Kalau first impression masa interview kita boleh perform, solat kita membantu kita, maka insya-Allah Allah akan memudahkan soalan-soalan yang lain. Bayangkan kalau first impression ketika interview, ketika temu duka itu, solat itu ada masalah kepada kita, maka ketika itu kita akan tunduk dengan serendah-rendahnya di depan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan penyesalan pada masa itu penyesalan yang tiada berguna lagi. Tuan-tuan dan puan sekalian, supaya kita boleh berfikir sikit pagi ni sebelum saya berhenti. Dan kalau berceramah kan tidur pula, nak bagi fikir pula. Okey? So fikiran kita pagi ni, sebelum Nabi Mi'raj ke langit, okey, Nabi sampai di Masjid Al-Aqsa, betul? Nabi mengimamkan para Nabi, betul? Okey, Nabi solat apa pada masa tu? Kerana solat diterima selepas turun daripada Mi'raj. Baru dapat solat 50 waktu. Nabi Musa suruh minta diskaun jadi 5. Nabi Musa kata apa? Naik lagi, minta lagi. Akhir Nabi kata apa? Aku dah malu dah nak minta. Sehingga ada orang kita kata, alah, kalau Nabi naik mesti kita dapat 1 waktu je kan. Ada orang kata macam tu. Jangan. Ada yang teruk lagi kata, kalaulah Nabi Adam tak makan buah khuldi tu, mesti kita duduk dalam syurga. Tak payahlah nak mengada-ngada macam tu sekali. Itu semua adalah penyebab sahaja. Allah memang dah tentukan. Allah bagi kita 5 waktu sebab untuk Allah nak memberikan kita ganjaran sebagaimana 50 waktu. Itu maksudnya. Allah turunkan kita ke bumi, memang tujuan Nabi Adam cipta untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, aku nak cipta manusia untuk menjadi khalifah di bumi, bukan untuk duduk dalam syurga. Jadi kita tak perlu pertikai apa yang Allah buat. Semua itu penyebab saja untuk Allah keluarkan Nabi Musa, Allah keluarkan Nabi Adam daripada syurga. Penyebab saja Allah temukan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa supaya Nabi Muhammad boleh minta diskaun kepada solat 50 waktu. Semua itu hanya penyebab saja. So kita dalam hidup pun begitu juga. Kalaulah berlaku apa-apa dalam hidup kita, dia mesti ada penyebabnya. Okey, ada benda yang kita plan tak jadi. Ada benda yang kita nak benda yang elok tu benda yang tak elok datang. Kita nak benda lain dapat benda yang lebih baik. Semua itu ada sebab-sebabnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa saja yang Allah buat dalam hidup kita semuanya tidak sia-sia. Semuanya mesti ada sebab. Okey, jadi soalan saya balik tadi, Nabi solat apa bersama para Nabi? Dekat situ pun kita dah confuse. Para Nabi dah meninggal, dah wafat. Macam mana pula boleh jadi makmum pada Nabi? Dia telah dijanjikan maksudnya? Nabi yang akhir, dia akan jadi imam. So Nabi-Nabi itu semua akan dihidupkan balik. Tak ada masalah. Itu adalah kuasa daripada Allah. Jangankan para Nabi, orang yang mati syahid berperang, yang manusia ni yang berperang menjadi mujahidin, berperang fisabilillah, Allah sebut dalam Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu menyangka orang-orang yang mati syahid berjihad di jalan Allah itu mati, sedangkan mereka itu hidup sebenarnya. Kalau orang yang mati syahid pun hidup, apatah lagi para Nabi, para Rasul, kekasih Allah, anytime mereka hanya dimakamkan, dikuburkan saja, sedangkan mereka hidup dengan kehidupan mereka yang kita pun tak tahu macam mana. Tapi mereka hidup. Sebab itu ada hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Barang siapa yang memberi salam kepadaku, hadis ini sahih. Barang siapa yang memberi salam, Assalamualaikum ayuhan Nabi, macam kita baca dalam tahiyat tu kan, atau kita baca depan makam Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa yang bagi salam kepada aku, kata Nabi, Allah akan mengembalikan roh aku untuk aku jawab salamnya. Maknanya Nabi itu hidup sebenarnya. Sebab itu Nabi kata dalam hadis yang lain, barang siapa yang menziarahi aku selepas aku mati, dia seolah-olah menziarahi aku semasa aku hidup. Jadi bermaksud apa? Nabi itu sentiasa hidup sebenarnya. Nabi akan menjawab, membalas salam kita, Nabi akan menjawab selawat-selawat kita.